Kebilau danau menilau mata, tempat putera menahan ikan. lafaz bismillah pembuka kata. Gerangan pidato hamba mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa berpegang kepada neraca keadilan. Berdirinya kami anak Malaysia di sini dengan penuh iltizam pada hari ini untuk membicarakan pidato bertajuk Rukun Negara Memperkasa Jati Diri. Kejadian 13 Mei 1969 yang menggegarkan negara akibat goyahnya perpaduan negara lantas diperkenalkan rukun negara. Mari kita telusuri kekuatan rukun negara. Barisan panel hakim mengarif secara tuntasnya atau definisi seluruhnya, pidato yang akan kami dendangkan akan membuktikan bahawa kepribadian seseorang insan akan terbentuk dengan penghayatan dan amalan atas rukun negara yang diperkenalkan. Tak beralihkan rupa beratakan irama, hujah kami yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Semua agama menyeru umatnya melakukan kebaikan sesama manusia. Ini akan melahirkan sikap toleransi yang amat tinggi, yang juga merupakan satu ciri jati diri. Kerajaan Malaysia telah mengadakan pelbagai program keagamaan bagi membentuk jati diri insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang, bukannya malang, melayang dan tembelang. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa akan menyadarkan umatnya bahawa setiap perlakuan ada batasnya kerana ada hukuman dan balasannya. Para hakim arif dan bijaksana, kerana itulah negara kita banyak mengadakan acara keagamaan dan perayaan. Kita ada Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan kita juga ada kongsi raya. Mengapa semua ini diadakan? Kerana kita percaya perayaan keagamaan ini dapat membentuk kerjasama sejati, perpaduan murni bagi membentuk jati diri rakyat negara ini. Jelas prinsip rukun negara yang diperkenalkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan dapat membentuk jati diri mampan. Sidang juri yang dimuliakan, hujah kami yang kedua di bawah naungan kata kesetiaan kepada raja dan negara. Raja adalah pemerintah negara yang tertinggi. Kaitan kedua-duanya sangat rapat sekali. Sebagai rakyat, menjadi tugas hakiki untuk mentaati raja dan negara. Apakah buktinya kesetiaan itu? Adakah dengan menyatakan di bibir sahaja, tepuk dada, tanya selera? Setiap negeri mempunyai lagunya sendiri, yang seni katanya memuji dan menghargai raja dan negara. Kerana itulah lagu negeri wajib dinyanyikan semasa perhimpunan sekolah setiap minggu bagi menanam semangat jati diri terhadap raja dan negeri serta negara sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya. Masih ingatkah lagi ketika lagu negaraku dipermain-mainkan oleh insan tidak bermoral, rakyat Malaysia bangun bersatu menentang pengkhianat itu. Tindakan itu membuktikan kepada semua kesetiaan rakyat yang dipelihara dapat membentuk jati diri warga, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Tidak dapat disangka lagi bahawa prinsip rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dapat membentuk jati diri berwibawa. Barisan hakim yang dimuliakan, hujah kami yang ketiga, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Negara kita yang berdaulat ini mempunyai perlembagaannya sendiri dan undang-undang yang mantap serta tepat mampu menjadi aspirasi negara yang hebat bagi melahirkan masyarakat yang seimbang dan mempunyai jati diri yang cemerlang. Uniknya perlembagaan di Malaysia ialah mempunyai cara yang istimewa dan sentiasa menjadi panduan bagi pemimpin dan menjadi landasan bagi setiap rakyat yang dimimpin. Perlembagaan dan undang-undang inilah sentiasa dipelihara sebagai wadah untuk memastikan jati diri akan terserlah dan masyarakat Malaysia akan lahirlah kepercayaan dan keyakinan yang tidak bercapah. Lantas pelbagai kaum tidak berpecah belah, kerana itulah perlembagaan dan undang-undang negara mesti dipelihara dan diawasi setiap masa mengikut keadaan dan perkembangan dunia. Kerana ia menjadi asas bagi warga untuk hidup dalam satu kawasan bersama-sama dan melahirkan jati diri bertoleransi. Barisan hakim yang dimuliakan, hujah kaya yang keempat, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah pelakon budi yang begitu tinggi dan haruslah diikuti oleh masyarakat di negara ini. Kesopanan dan kesusilaan
dapat melahirkan jiwa rakyat yang mementingkan amalan budi dalam kehidupan seharian. Amalan budi ini juga dapat memperkuatkan jati diri insan walaupun hidup dalam kemudian. Kehidupan moden tidak bererti jika budi pekerti mati. Sebab itulah kerajaan Malaysia begitu hebat mengadakan pelbagai kempen kesopanan dan kesusilaan. Seperti kempen budi bahasa dan hidup berjiran. Seperti kepada rakyat tempatan agar bisa menjadi pegangan dan amalan dalam kehidupan dan akhirnya terbentuklah jati diri mampan. Pandangan pelancong asing adalah buktinya. Mereka menyatakan rakyat Malaysia begitu berbudi pekerti dan mesra. Kajian Penerbangan Malaysia menyatakan 65% adalah kerana rakyatnya yang berbudi bahasa dan bersopan santun. Penghayatan prinsip rukun negara ini adalah bukti bahawa jiwa rakyat negara ini dapat dibentuk dengan amalan rukun negara. Sidang juri yang dimuliakan Secara konklusifnya membuktikan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang berjati diri dan berbangga dengan negara sendiri dan negara mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Akhir kalam, kami anak Malaysia yang menjunjung rukun negara menyusul 10 jari memohon undur diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.